satu anugerah besar yang membawakan manfaatnya, kesenangan, kebahagiaan hidup di dunia, dan juga kesenangan itu membawa sampai kita kepada akhirat, yaitu perusahaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni tuan-tuan, bulan ni memang tuan-tuan pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, memang yang ada nanti adalah majlis Maulid Rasul. Orang berdorang masjid surau, tak muat masjid surau. Kalau surau lagi tak muat, pada masjid ada orang lagi surau tak muat. Surau kecil-kecil itu. Sebab apa? Orang datang kerana nak meraihkan Maulid Rasul, sambutan kerajaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu amalan yang baik. Bahkan kebanyakan ulama menyebutkan bahawasanya menyambut hari Maulid Rasul ni adalah suatu amalan yang besar manfaatnya, besar hikmah kebaikan untuk kita semua. Itu dah bagus dah. Ada yang tak bagus di sebalik yang bagus tu. Bagusnya kita buat sambutan, kita selawat ramai-ramai, kita ceritakan balik tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kemuliaannya, sejarah hidupnya, apa yang berlaku di dalam kehidupannya, untuk kita singkap, kita ambil hikmah. Itu dah bagus. Yang malangnya tuan-tuan, majlisnya akan ada pada bulan Rabiul Awal saja. Bulan-bulan lain tak sambut. Orang tak ada cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bulan-bulan lain tu Nabi hilang daripada ingatan kita. Rasulullah tak ada, tak pernah macam Rasulullah tak pernah diutus ke atas muka bumi. Bulan lain orang sibuk mencari individu-individu lain untuk dikagumi, untuk diikuti, untuk diceritakan. Tak ada cerita Nabi ni. Cerita Nabi wujud timbul hanya pada bulan Rabiul Awal. Saya dah sebut hari Khamis lepas. Apakah cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bermusim? Waktu-waktu tertentu sahaja. Kita dituntut menyintai Nabi, mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mula kita bernafas sampai akhir hayat kita. Tak ada penyudahnya. Dan kasih itu merupakan tanda bukti kehebatan, kesempurnaan iman kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata kita ni orang beriman, hebat iman kita, kalau tak ada dalam hati kita ni kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak mendakwa bahawasanya kita ni di kalangan umat yang cukup sayang pada Nabi kita, padahal kita hanya ingat Nabi kita sebulan daripada dalam tempoh 12 bulan. Sebulan je ingat Nabi. Bulan-bulan lain tu Nabi macam tak ada. Nabi macam hilang daripada ingatan kita. Lahir Nabi balik bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal orang ingat Nabi. Bulan Rabiul Awal orang ingat Nabi. Bulan-bulan lain tu orang tak ingat Nabi. Seolah-olah dah bukan jadi ibadah dah. Majlis Maulid ini macam dah menjadi adat, iaitu adat kebiasaan setiap tahun bila datangnya bulan Rabiul Awal. Seolah-olahnya majlis ini dibuat bukan kerana nak tunjukkan sayang Nabi, tapi itulah yang orang buat adat kebiasaan kita buat. Seperti mana kita makan minum hari-hari, macam itulah Maulid Nabi. Setara dah sambutan Maulid dengan amalan-amalan adat kebiasaan. Sebab tu di pondok-pondok, untuk guru kita kan setiap minggu adakan Maulid. Setiap minggu mereka berselawat. Tak perlu buat besar-besar kan. Kalau nak Maulid tiap hari kan, sehari sekali Maulid, sekali seekor kambing. Pupus kambing dalam dunia ni. Masuk sok apa? Rembau kawasan yang tidak pernah ada seekor kambing pun. Sebab apa? Maulid dia kambing, Maulid dia kambing, Maulid kambing. Tak payah sembelih-sembelih. Cukup seperti mana kita buat tadi. Lepas solat kita peruntukkan satu waktu. Sebab kalau kita sendiri nak peruntuk waktu di rumah, takkan ada tuan-tuan. Kita ada kekuatan bila kita dalam jemaah. Kita ada kehebatan bila kita dalam jemaah ni. So bila kita berjemaah ni, kita sendiri tentukan surau-surau. Lepas solat, bangun, kita selawat ramai-ramai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk macam mana kita pun tuan-tuan, di akhirat besok lagi sibuk kita untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah orang ramai. Sibuk-sibuk kita kat dunia ni tak ada masalah. Ada jalan penyelesaian. Tapi sibuk di akhirat besok, sama ada kita senang susah, bergantung pada amalan kita hari ini. Jadi malam ni saya nak bawa tuan-tuan kita tengok kembali. Kita fokus pada diri kita malam ni untuk sama-sama kita persoalkan balik.
ciptaan, perasaan cinta dan sayang kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kita sayang pada Nabi? Ya ke kita cinta pada Nabi? Kalau betul kita ni sayang pada Nabi, apa bukti? Apa yang kita dah buat selama ni? Cuma tuan-tuan pandang ke belakang balik. Orang kalau tanya kita sayang Nabi tak? Kita akan jawab sayang Nabi. Kalau orang kata kamu tak sayang Nabi, kita boleh bertumbuk, marah kita. Tapi apa bukti? Apa yang kita buat? Tuan-tuan sayang tak pada isteri tuan-tuan? Tak ada yang jawab tak sayang. Kecuali kalau dia memang bongi, memang dia ada niat nak mencuai dengan bini. Lain-lain tak ada. Semua sayang pada rumah. Semua sayang. Apa bukti sayang pada tuan-tuan pada rumah? Macam-macam. Dia nak lansir, kita boleh lansir. Dia nak kereta, kita boleh kereta. Penghutang pun tak apa. Dia nak omeh, daripada sini sampai ketiak, hilang bulu ketiak, omeh semua. Boleh nak. Segala yang dia nak, kita usahakan. Yang dia suka, kita buat. Memang ada bukti lah kita sayang kat rumah kita. Kita sibuk bayar tahun ni, patut balik rumah kita. Rumah yang sakit, dia nak balik rumah dia. Kita pun tukar jadual tu. Padahal jadual tu bertahun-tahun lah kita ikut. Hari tu langgar jadual tu, pergi rumah dia. Tak ada masalah. Sebab apa? Kita sayang kat rumah. Dia susah, kita pun susah hati. Nampaklah tanda sayang kita pada orang rumah. Ni sayang pada Nabi. Apa tanda? Tidak ada tanda tuan-tuan. Itulah sebulan sekali kita selawat. Ada tak kita selawat waktu khusus? Setiap hari dalam hidup kita, kita khususkan waktu ni. Banyak 24 jam ni takkan 10 minit tak boleh selawat. Ada kita khususkan? Ada sebahagiannya. Tapi kebanyakannya tak pernah buat begitu. Kerana bagi dia masa untuk. Ini bukan wajib. Selawat tak wajib. Buat yang wajib-wajib dia. Sibuk kita dengan mengejar dunia kita. Sibuk kita dengan urusan dunia kita. Sehingga kita tak nampak bahawasanya Nabi SAW besok akan menjadi penyelamat kita, pemberi syafaat dalam kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Sibuk kita atas bumi ini, kita mati. Mati kita hilanglah sibuk kita. Tapi kena ingat, bila kita hidup di akhirat besok, kalau kita sibuk tu tak hilang-hilang. Kalau kita susahlah selama-lamanya. Kalau kita senanglah kita selama-lamanya. Dan Nabi SAW adalah orang yang pertama memberi syafaat pada kita semua. Di tengah-tengah orang lain pun mencari Nabi, kita pun sama mencari Nabi. Tuan-tuan bayangkanlah kalau di dunia ini kita tidak ada tanda kita ni di kalangan orang yang dapat membuktikan sayang dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari tuan-tuan, Sayyidina Umar dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini memang masyhur, selalu dibaca dalam majlis-majlis maulid yang perasanlah. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di kalangan kamu sehinggalah aku menjadi orang yang paling dikasihi, melebihi dia kasih kepada dirinya, kepada hartanya, kepada anaknya, kepada manusia seluruhnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam dunia kita ni tidak ada satu makhluk pun yang mesti kita cintai, mesti kita dahulukan, mesti kita muliakan melebihi Nabi Muhammad SAW. Nabi seorang je. Orang lain boleh tolak tepi, duduk kedua. Hatta ibu kita sendiri pun Nabi, an-nabiyyu awla bil mu'minin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi itu lebih utama kepada orang-orang yang beriman. So Nabi mesti didahulukan daripada segala-galanya. Bila Sayyidina Umar dengar Nabi SAW bersabda begitu, Sayyidina Umar bersebut, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku sayang, kecuali diri aku lah. Maksudnya, tapi diri aku sayang kau lah. Siapa tak sayang nyawa? Sayyidina Umar sebut, la. Nabi bersebut, la, tidak wahai Umar, wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Belum lagi Umar, tak sempurna iman, sehinggalah aku ini jadi orang yang paling kau kasih lebih daripada nyawa kau sendiri. Sayyidina Umar menjawab, fa innal an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang kaulah orang yang paling aku kasih. Rasulullah al-an ya Umar, sekarang barulah Umar sempurna. Maknanya Nabi ni
Daripada nyawa kita pun, nyawa kita letak nombor 2. Nabi lah yang paling utama. Sebab itu Syekh Ibrahim Laqani menyebutkan, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil ansyiqaqi wal anbiya'u yalunahu fil fadli wa ba'duhum malaikatun zil fadli. Sebut dalam syair yang jauh tauhid kan, mengaji dekat masjid Ustaz Abu Muhammad bagi dalam kitab tu Babun Nubuwah, dalam tu ada sebut dan seafdal, semulia-mulia, seutama-utama makhluk tamu ke bumi ni Nabi Yuna alal itlaq. Nabi kita secara mutlak, tak ada yang lebih boleh mengatasi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famil anisyiqaq, elakkan nak tanya-tanya, nak tangguh-tangguh, nak bantah-bantah. Ya, kau nak cari dalil tak payah, kata Syekh Ibrahim. Memang Nabi lah yang paling afdal. Wal anbiya'u yadunahu fil fadl. Lepas Nabi diikuti oleh para nabi-nabi terdahulu di sudut kemuliaan. Wa ba'duhum, lepas nabi-nabi, malaikatun zil fadl, barulah malaikat-malaikat. Tengok, Nabi di atas, malaikat di bawah. Kerana malaikat ini hanya buat apa yang disuruh je. Kalau suruh sujud, sujud. Kalau suruh rukuk, rukuk. Kita buat semua amalan yang malaikat buat. Manusia buat. Sebab itu manusia yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqamnya menjadi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatasi malaikat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia tapi dimuliakan oleh Allah. Muhammadun basharun laisa kal bashar innama yaqutu bainal hajar. Kan? Ada syair yang sebut macam tu. Muhammad SAW ni manusia, tapi bukan manusia macam manusia biasa. Innama yaqut, dia adalah permata bainal hajar, di antara batu-batu. Kita ni ibarat batu ya. Tapi tengah-tengah batu ni ada satu permata. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan, diberikan wahyu. Ya, manusia seperti kita, tapi laisa kal bashar. Dia tak macam kita sebab apa? Dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dimuliakan. Itu sebab tidak sempurna iman orang kalau tidak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya bacakan tadi tuan-tuan adalah merupakan riwayat daripada Imam Bukhari rahimahullah. Kan tak sebut orang ini hadis dhaif. Semua nak tengok hadis. Ingat kita ni standar ulama, semua hadis nak beriwayat mati kita tak sampai kita baca hadis. Hari ni kan penyakit lagi. Asal hadis ni dhaif. Dhaif pun boleh beramal kalau ada manfaatnya, kalau maknanya sah. Tak lari di akal kita, sambung dengan Quran, sambung dengan hadis, apa masalah Paling tidak pun ada dhaif boleh kita ikut bila sangkut dengan fadailul amal, kelebihan beramal. Ikutlah. Tapi hari ni ada orang tak nak terima hadis dhaif. Asalkan dhaif tolak, asalkan dhaif tolak. Jadi hadis itu merupakan gambaran, penjelasan pada kita semua bagaimana kasih sayang kepada Nabi menjadi syarat keimanan kita pada Muhammad, pada Rasulullah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul. Syarat nak sempurna iman dikaitkan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila kita melihat sejarah, kita baca kitab-kitab kaitan dengan sahabat-sahabat Nabi, kita akan tengok sahabat-sahabat Nabi ni berlumba-lumba nak buktikan sayang, nak buktikan kasih, nak buktikan mereka benar-benar menjadi pengikut setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh nak tidur rumah Nabi tu ramai-ramai, tak boleh nak buat macam tu. Kalau boleh nak duduk samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat tuan-tuan. Sebab itu bila kita tengok kitab-kitab, kita akan nampak sungguh-sungguhlah sahabat-sahabat ini nak buktikan sampai apa saja yang Nabi buat, mereka perhatikan, mereka tiru. Kita tengok satu-satu tuan. Saya tanya pengurusi tadi, pukul berapa kita nak habis? Pengurusi cakap terpulang, masak layar ini kan. Tapi kalau tuan nak marahkan, tuan-tuan angkatlah tangan, kotor-kotor lantai apa, saya faham lah kan. Kita mula ni pukul jam tu betul tuan? Tak boleh kekek setengah jam tu nak ambil gini.
Amaran orang lama pun belum. Terus 7 songan. Setengah jam. Sikit ni tuan. Banyak ni. Boleh yang kita roti lah. Sejuk lauk. Tuan-tuan, kita tengok sahabat. Macam mana sahabat buat nak tunjukkan pada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, kita pergi seorang-seorang sahabat Nabi. Tuan-tuan ingat macam mana Sayyidina Abu Bakar nak tunjukkan Nabi dia sayang pada Nabi. Sayyidina Abu Bakar tuan dalam perang Badar, perang pertama sahabat-sahabat dengan Rasulullah SAW menentang tentera kufar. Dalam perang Badar, Sayyidina Abu Bakar nampak anaknya di sebelah sana. Tim A, tim lain. Tak tim satu tim dengan Rasulullah. Tak satu kumpulan. Apa yang Sayyidina Abu Bakar buat? Dia turun ke depan. Nak pajar anak itu, nak dikorek leher anak. Sebab apa? Menentang Rasulullah SAW. Tempat solat Nabi saja dia. Ya Abu Bakar, Nabi sebut, Jumma sayfak warja' ila makani wa matta'na binafsi. Wahai Abu Bakar, jangan jangkut, cium pedang. Sabar-sabar tu, tenang-tenang, kata Rasulullah. Marah dia tengok Abdul Rahman ada bersama dengan orang Quraisy. Begitu juga yang berlaku kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dalam perang Badar apa dia buat? Ketika mana dia bersama dengan Nabi, ketika itu mereka tahu Nabi berdoa sampai Nabi sebut, Ya Allah, kalau kumpulan ini musnah, kalah, Ya Allah, lepas ini tak ada lagi lawan sombah kau atas muka bumi ini. Takut betul Rasulullah SAW. Berdoa sungguh Rasulullah SAW. Malam tu sahabat-sahabat tahu keinginan Nabi, nak sangat monang, nak hapuskan golongan penentang daripada golongan Quraisy Mekah pada ketika itu. Apa yang Abu Ubaidah Al-Jarrah buat dalam perang itu? Akhirnya dia bunuh ayah di dalam perang Badar. Dia bunuh ayah di dalam perang Badar, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab dia lebih mengasihi Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali mohon pada Nabi SAW untuk bunuh ayahnya, kerana ayahnya itu munafik. Depan Nabi elok ya. Depan Nabi mulut macam kucing. Dia sahabat ini tu. Mulut macam kucing, tapi dalam hati mulut macam rimau. Mulut dia ada kucing, fikir perut dia ada rimau. Dia boram dekat Nabi. Kan nampak manjur depan Nabi elok je. Tapi belakang Nabi dia kutuk-kutuknya Nabi SAW. Ayah kata Abdullah ni seorang munafik. Berkali-kalilah dia mohon pada Rasulullah SAW, minta izin untuk bawa kepala ayah. Ini bukan cerita berani, ini kepala abah kau, ni kepala ayah. Dia nak pijak, tak ada. Dia bukan suruh pijak ni, dia nak pergi korek kepala ayah. Bukan pijak. Pijak hidup lagi, bongkak-bongkak ya. Ini nak pergi korek kepala ayah. Sebab apa? Sebab lebih mengutamakan Rasulullah SAW. Dengan katanya, Ya Rasulullah, walladhi akramak, wahai Rasulullah, demi kemuliaan kau, la in syi'ta, kalau engkau nak, la ataituka bi ra'sihi, aku bawa kepala ke depan kau ya Rasulullah. Nabi jawab, la, jangan. Dia bukan kafir, dia munafik. Munafik ni okey dengan Nabi dah. Dalam dia tahu Rasulullah panas, ada senarai. Nabi tahu senarai orang munafik ke Madinah tu, Nabi faham sangat. Rasulullah kata, la, bukan, jangan wahai Abdullah, walakin birra abaka wa ahsin sohbatah, jangan buat baik ke ayah kau, perbaikilah hubungan kau dengannya. Mudah-mudahan dengan cara tu lama-lama sok terpengaruh dia, minat dia dengan agama yang kau bawa ni. Itulah kehendak Nabi Muhammad SAW. Dia berkali-kali nak bawa kepala ayah tu sebab dia marah dengan ayah tu, sifat ayah tu munafik. Sebenarnya menentang Nabi, bukan mengasihi Nabi. 4. Talhah bin Al-Barra. Pada waktu budak lagi, budak kecil, seorang budak. Nabi uji dia. Nabi uji budak lagi. Budak apa? Kata Nabi apa? Kata Talhah pada Nabi, Ya Rasulullah. Satu hari Talhah jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia pun cakap, Ya Rasulullah,
murni bima ahbabta. Kau suruh ya Allah, apa kau aku nak buat? Apa yang kau suruh aku buat. Kau suruh aku buat nanti. Fala a'si laka amra. Sekali-kali aku takkan mengingkari arahan kau. Kau nak apa? Kau suruh aku buat. Kau cakap je. Nabi pun sebut faqala. Fa'ajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika wa huwa ghulam. Sebutkan dalam riwayat ni. Nabi jadi takjub, budak baru ni. Dia budak tapi dia berani cakap dengan Nabi dah. Rasulullah, kau suruh buat apa aku buat. Padahal dia budak. Nabi pun takjub dengan budak. Nabi pun uji dia. Faqala lah. Nabi sebut pada Talha bin Al-Barra, kata dia, faqtul abaka, pergi bunuh abah kau. Nabi suruh bunuh dia. Wa kharaja, kemudian yaf'al, dia pun segera keluar nak pergi bunuh ayah dia. Fada'ahu faqala lahu aqbil fa inni lam ub'ath bi qat'ati rahimin. Dia pun nak keluar. Bila dia nak keluar, Nabi panggil balik. Mari sini, kata Rasulullah. Mari sini, aqbil. Nabi sebut, fa inni, aku lam ub'ath bi qat'ati rahimin. Aku bukan diutuskan untuk putuskan tali silaturahim. Suruh kau dengan mak ayah, ayah dengan anak bergaduh. Rasulullah kata, aku bukan diutuskan untuk itu. Tapi nak tunjukkan bagaimana sahabat tu, tuan-tuan, sanggup sampai tahap bunuh ayah mak sendiri. Kerana apa? Kerana lebih mendahulukan. Saya bukan suruh tuan-tuan bunuh mak ayah tuan-tuan. Sebab mak ayah tuan-tuan sama tuan-tuan. Bagaimana dengan nak cerita ni, bagaimana orang dulu walaupun ada hubungan kekeluargaan, mak ayah sendiri tidak ada maknanya kalau menentang Nabi, kalau tidak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, para sahabat mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ketika itu ramai dah sahabat lari masa tu. Kita tengok, kita ngaji dalam Rahibul Makhtub kan, surah Yasaniyah. Berapa orang sahabat yang tinggal mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Dengan yang datang tu 200 orang lebih. Yang ada tu 20 orang, 70 orang. Sahabat Nabi tak sampai 20. Yang datang 200 menjauh. Sahabat-sahabat mengelilingi Nabi sebab membentengi Nabi. Mungkin kan ada tombak, ada panah. Sahabat jadikan badan sebagai benteng. Tuan, sahabat benteng. Tahu dah ni, kalau benteng tu bukan dibaling dengan tolu ayam, ni porang. Bukan baling dengan dahan manggo. Manggo tak ada masa tu. Perupa tambah kok. Yang datang confirm tak tombak, anak panah. Yang datang tak apa-apa bosi lagi. Yang datang, sahabat semua faham tu. Dan galang ganti ya, gadaiannya adalah nyawa sendiri. Kita jalan dengan rumah kita. Kalau bunyi anjing, kita dah lebih berapa, rumah kita tinggal belakang. Itu bukan tombak tu, baru suara anjing. Anjing tu tak confirm nak kerja lagi tu, dia bunyi je. Kita dah lebih lah kita dah, orang kata kiat-kiat lah rumah kita. Dia borek sikit kan, buka pintu kita tahu kunci pula. Kita baru suara anjing. Yang ini tahu lah ni, tombak bosi datang. Akibatnya apa tuan-tuan? Sayyidina Talha bin Ubaidillah, dalam porang tu kono sampai 70 tusukan di tubuhnya. 70. Tuan-tuan jangan balik sekarang ambil pisau loleh badan 70 kali. Ditahui kan, ambil lidi yo, ibu lidi tu ceman ke tangan tuan-tuan. Jangan suai. Ni 70 pedang, tombak, apa lagi Sayyidina Ubaidillah. Sebab apa? Mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu, khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thauban ni dia rapat dengan Nabi. Bila 2-3 hari dia tak jumpa Nabi, dia akan menangis, sedih, keluar air mata. Semua kisah-kisah ni tuan-tuan saya ambil daripada kitab, daripada risalah yang dikarang oleh guru saya Syekh Abdul Rauf Nurain. Tajuk kitabnya risalah dikarang Al-Isyarah fi Hubbin Nubuwwah. Isyarat-isyarat tanda sayang pada Nabi SAW. Panjang risalah tu, sebahagiannya saya ambil tentang apa tuan-tuan pada malam ini supaya kita ambil manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati umurnya dan ilmu guru-guru kita insya-Allah. Sayyidina Thauban menangis dia.
Allah tengok kenapa pula menangis ni. Kata dia, ya Rasulullah, besok kau masuk syurga ya Rasulullah. Dah tentulah kau Nabi, kau Rasul, besok kau duduk syurga. Syurga dah tentu tinggi pada aku tak dapat sama-sama dengan kau dah ya Rasulullah. Nangis dia. Kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wahai sahabat, siapa sayang kasih pada aku, dia akan bersama-sama aku di dalam syurga. Jadi ramai orang tuan-tuan kampung ini kata sayang pada Nabi, tapi belum ada pembuktian yang gitu yang jelas. Jadi kita kena berlumba-lumba, fastabiqul khairat. Allah Ta'ala suruh kita berlumba-lumba. Kita buktikan pada Nabi, kita lah orang yang paling banyak salawatnya, paling banyak menghormati Nabi, paling banyak memuliakan Nabi SAW. Sebab orang yang paling banyak menunjukkan bukti salawatnya pada Nabi, orang ini yang paling hampir. Nanti kita akan jumpa hadis insya-Allah. Paling hampir dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khubayb al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika mana ditangkap oleh tentera kufar musyrik Mekah, ikat dia Khubayb ni. Lepas tu orang musyrik tanya, kau nak tak Khubayb? Aku lepaskan kau, tapi kita buat pertukaran. Kau tangkap Muhammad, kau bawa ke sini, kau lapis. Apa tu nak Khubayb jawab? Jangankan nak bawa Rasulullah, duri pun aku tak pernah akan cucuk kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duri pun tak pernah. Duri pun aku tak pernah akan cucuk kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan senarai deretan kisah-kisah sahabat, bagaimana sahabat nak buktikan kecintaan pada Rasulullah SAW. Bukan sahaja mereka meniru Nabi, mereka ikut cakap Nabi, mereka kalau boleh nak duduk dengan Nabi, menjadikan Nabi lebih utama daripada segala-galanya, mengatasi ayah dan anak sendiri. Tapi apa saja yang berkaitan dengan Nabi, mereka akan muliakan, mereka akan ambil, mereka akan simpan, mereka akan jaga. Sebab itu tuan-tuan, ada kita dengar perkataan tabarruk, bertabarruk, ambil berkat daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat daripada Abdul Rahman bin Abi Umrah, daripada datuk perempuan yang dipanggil Khafsyah al-Ansariyah. Khamsah al-Khansyariyah disebut al-Ansariyah ni, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha qirbatun mu'allaqah. Ini cerita Khamsyah al-Ansariyah yang diceritakan oleh Abdul Rahman bin Abi Umrah. Fashariba minha wa huwa qa'im, faqata'at fama al-qirbah hatta bataghi barakatan mawdi'a fama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khamsyah al-Ansariyah ni, satu hari Nabi datang ziarah dia. Nabi pun ambil satu kirbah. Kirbah ni macam bokeh air daripada kulit. Nabi minum daripada kirbah tu, bokeh air kulit tu. Bila Nabi balik, Khamsyah ni potong kesan mulut Nabi tu, simpan. Sebab apa? Tabtaghi barakatan mawdi' fami Rasulullah. Ambil berkat bekas air-air yang tertinggal pada kirbah tu, pada tempat letak pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali sahabat. Seorang sahabiah radhiyallahu anhu, dia datang ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan masa tu dia puasa. Sahabiah ni seorang perempuan. Nabi pun beri sisa minuman Nabi beri ke dia. Dia puasa. Lalu sahabiah tu, sahabat perempuan yang pun minum air itu, dan dia kata, ya Rasulullah, inni kuntu sha'imatan wa inni karihtu an arudda su'al. Ya Rasulullah, katanya, aku ni puasa, tapi aku benci untuk menolak sisa minuman tuan. Jadi aku minum juga lah. Padahal puasa. Nak ambil pun, nak ambil berkat sisa air Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan,
Bagaimana sahabat dulu. Termasuk juga kisah Khalid Ibn Walid dalam peperangan. Ketika mana dia porang-porang, Khalid Al-Walid ni porang banyak menang. Selalu menang. Menang ya dalam perang Khalid Al-Walid ni. Dalam satu peperangan, hilang satu boket. Ada bondo di bawah. Kainan, satu bokat kain hilang. Dia suruh cari sampai jumpa. Suruh tentera cari boket ni sampai jumpa. Kain buruk ya. Sahabat cari apa bondo yang nak si Khalid nak ni. Apa bondo lah lebih bondo tu. Cari. Khalid awal suruh cari. Jumpa. Sahabat tanya apa bondo dalam ni kau yang nak. Maksudnya macam orang hilang duit pula. Rupa dalam tu apa? Hanya ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi. Setiap kali orang bawa rambut Nabi, tabar bukan. Ambil berkat, bawa rambut Nabi. Rambut Nabi. Kata Al-Walid, Khalid Al-Walid, tidak pernah aku hadir dalam peperangan yang aku bersama bekas ni. Mana-mana perang tak pernah pun bila aku perang aku bawa rambut Nabi ni, kata dia, kecuali dikurniakan kemenangan oleh Allah. Mana aku pergi aku bawa rambut dia, aku menang. Bukan rambut kemenangan, tapi ambil berkat daripada asar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Tabrani rahmatullah alaihi. Sahabat-sahabat. Begitu juga daripada Sabit Al-Banani sebut qala Anas bin Malik hadhihi sya'ratun min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatahha tahta lisani qala fawadatuha tahta lisani fadufi'at wa hiya tahta lisani tabarraka as-sahabah bi athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada kitab yang dikarang oleh Al-Alamah Muhammad Tahir Al-Kurdi Al-Makki. Dalam kitab itu disebut perkataan daripada Sabit Al-Banani, di mana dia menakalkan, memindahkan kata-kata daripada Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik sebut ini rambut, soalnya rambut daripada rambut Nabi SAW. Besok letakkan rambut ini di bawah lidah, kata Anas bin Malik. Maka ketika dia dikafankan, dia telah meninggal dunia, orang pun letak rambut Nabi di bawah lidahnya. Kerana itulah tabarruk sahabat. Sahabat mengambil berkat dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebahagian tuan-tuan, banyak lagi kisah-kisah bagaimana sahabat membayar, menunjukkan pada kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nyawa, dengan perbuatan. Ini baru berlaku Maulid dengan Negeri Sembilan lawan Johor, dah tumpas. Tak sanggup dengan Maulid. Kan tak dapat tengok ni tim tahun ni, tim Negeri Sembilan paling kuat ni, kau tak dapat tengok orang rugi, takut tak ada ulangan ni, tadi tumpas dengan bola suci ya, tumpas. Tak dapat pergi Maulid dah sebab ni. Ada yang tumpas sebab bola, ada yang tumpas sebab juara-juara lagu, ada yang tumpas sebab cerita Piramdi ni, Madu Cikgu ni, tak ada cerita ni tadi. Kan ceramah lama kan tak pergi tengok cerita, padahal ada berpuluh kali dia khatam cerita tu. Tumpas, kalah gitu. So sebahagian sahabat-sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum buktikan kecintaan kepada Nabi. Sahabat-sahabat dah buktikan, dah tunjukkan kepada kita semua tuan-tuan, bagaimana sayangnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke diri kita. Tu kita cerita sahabat. Apa ini kita cerita kita pula. Adakah kita hari ini telah cukup pembuktian? Telah kita buktikan kata-kata kita selama ni bahawasanya kita ni sayang pada Nabi. Apa bukti? Apa yang kita buat selama ni tuan? Adakah cukup bukti cinta kita pada Nabi sekadar menyambut Maulid hanya setahun sekali daripada 2 boleh? Kok peksa 1/2 boleh soalan, 1 jawab, gagal. 1/2 boleh. Kok ambil pun gagal lagi. 5 pun gagal lagi. 6 toki-toki, nyawa-nyawa ikan, dan selamat dah. Ini 1. Cukupkah bukti cinta kita pada Nabi sekadar menyambut Maulid sebulan daripada tempoh 12 bulan? Tu pun ada yang cakap, bila kita buat Maulid ni, kita berharap disambung Maulid Nabi, perarakan Maulid sama dengan perarakan Tai Pusam.
Memang kurang asam lawan tu. Ustaz tapi tak berpondok Ustaz. Disama beragak Nabi ni dengan berayakan Tarabusam. Kau bacalah kitab-kitab dulu. Dulu di Mekah, bila sampai musim Maulid ni, imam-imam mazhab yang 4 keluar beramai-ramai, bawa penduduk Mekah tu pergi tempat lahirnya Nabi, sambil berselawat, sambil bertakbir, bertahlil. Sampai di tempat Nabi lahir, diceritakan kemuliaan, kehebatan Nabi SAW. Mereka keluar beragak beramai-ramai. Yang kita beragak ramai-ramai ni bukan ngada kita buat dah. Bukan Jabatan Penerangan punya program, tak. Zaman Nabi itu tu dah diprogramkan. Ulama kita dah buat muliakan Nabi. Dah beragak beramai. Perbuatan beragak tu dah ada dah oleh orang dulu-dulu. Kita beragak. Tiba-tiba hari ni orang sama pula berarakan tu sama dengan berarakan Taipusam. Macam mana nak sayang, kata kita sayang pada Nabi? Cukupkah bukti cinta kita pada Rasulullah SAW sekadar hanya selawat 5 waktu sehari semalam? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 kali selawat. Tu kau tak ada toki tu apa? Kau tak tertinggal semayang tu, toki pula. Kau tertinggal satu jadi opek ke selawat tu. Adalah tambah sikit bonus buat sembahyang sunat, tambah sikit berapa sunat tu cikiro. Tak sampai 50 kali selawat dah. Cukup ke bukti tu? Nak ngatuan kita ni sayang para Nabi? 24 jam, beribu-ribu patah perkataan dah keluar daripada mulut ni. Tak tahu berapa juta keluar daripada mulut ni. Berapa juta keluar percakapan. Yang cakap Nabi, selawat Nabi tak lebih pun 50. Memang tak patut. Memang tak patut tuan-tuan. Itu pun yang ada bid'ah kan. Telok selawat-selawat sebut Sayyidina ni kata. Allahumma salli ala Muhammad ya Sayyidina Sayyidina ni maka datang kata. Marahlah kita kata kita iktiraf Nabi itu sebagai pemulu itu. Kau tak pemulu siapa Rasulullah tu? Marah. Cukup kau tuan selawat 5 kali tu. Selawat tak cukup. Cukup kau bukti sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekadar mengabdikan nama Nabi itu pada nama anak kita. Lahir anak, lahir cucu, nama Muhammad. Ya, Muhammad Ihsan, Muhammad Karim. Nama tersebut ni tak ada pada mana yang hidup atau telah meninggal dunia ya. Sekadar contoh. Nama Muhammad, cukup kau. Besok kan kita dapat anak, so anak kita siapa semua Muhammad pangkat. Memang bagus. Tapi cukup ke sekadar tu nak tunjukkan kita ni sayang kat Nabi? Nama anak kita memang Muhammad. Ni Muhammad. Nama anak Muhammad, dia tak melibatkan Muhammad di bawah ni, Muhammad topik lain. Kan marah nak kasi Robin, tahan ni tato dah pancit tayar, pempek hilang. Kau pancit tak apa, habis semua cabut kan. Tempat lah ni tak ada tayar kan, kapek tadi. Kalau ada tayar, bocor pun boleh dalam bulu kau tak sampai ke rumah. Ni Muhammad tak ada, bukan Muhammad di bawah ni, tak ada pada mono. Nama Muhammad Ihsan, Muhammad Karim, Muhammad cantik. Tunjuk kalau-kalau nak membuktikan sayang ke Nabi ni, abadikan nama Nabi dekat anak, dekat cucu. Lepas tu dia biar anak dengan cucu tu. Muhammad tu jugalah yang pergi pecah rumah orang. Muhammad tu jugalah yang curi besi kerasa. Agaklah besi kerasa hilang tak tahu. Muhammad tu jugalah yang membuka-buka tengah malam orang nak tidur di motor. Muhammad tu jugalah yang curi segera orang. Curi toko orang, curi mangga orang. Muhammad tu lah yang cerupa mulut kan. Muhammad tu lah yang segala orang. Muhammad tu lah yang diburu nama tu. Tu cinta kat Nabi kau. Belum sampai gitu. Jauh nak buktikan cara Nabi tu. Kalau sekadar mengabdikan nama, semua orang merotak nama anak Muhammad. Orang Arab awal daripada kita. Kadang kita pening, mana ayah, mana mak, mana anak ni? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tengok Imam Syafi'i. Betul-betul Muhammad tu lah abah, Muhammad tu lah anak, Muhammad tu lah cucu, Muhammad tu lah anjang. Orang Arab sungguh nama Muhammad. Tapi semua jadi ulama kebanyakannya. Kita Muhammad, konon-konon nak tunjuk kita sayang Nabi, mengabdikan nama Nabi. Tapi akhirnya Muhammad itu menjadi orang yang menyusahkan kehidupan manusia lain di muka bumi. Itu tanda sayang. Belum cukup lagi kita kan. Akhirnya jadilah Muhammad itu dicari-cari oleh pihak polis. Bukan dicari-cari oleh orang. Tapi berkat ke apa? Nak mengaji ke tak? Pihak polis mencari Muhammad. Cukup ke bukti kita cinta pada Nabi SAW, tuan. Kalau sekadar memenang Nabi, menyambut kita Nabi,
masjid maulid sekali, Isra Mi'raj sekali, Madu Rasul. Datang bulan Rajab kita sambut Isra Mi'raj. Datang bulan Rabi Awal kita sambut Madu Rasul. Memang baiklah, tapi cukup tak sekadar itu tuan-tuan dan puan? Kalau campuran baru 2 kali, campur mak hijrah baru 3 kali dalam setahun. Kan? Sambut Isra Mi'raj. Lepas tu lupa pengajaran Nabi, apa yang Nabi jumpa sepanjang tu tak tahu pun. Dia tak pernah masuk kalau tak Dia dah tahu dah, kalau orang makan riba macam ni balasan ni, kalau orang dah kat mak ayah macam ni, jumpa orang pecahan kepala, jumpa orang gunting lidah. Lepas tu hilang cerita tu. Tu saya kata Nabi pun cerita lompong cerita malam Isra. Lepas tu lupa tahu. Macam mana nak sayang, nak katakan kita ni kasih. Sedangkan pengajaran yang berlaku, semua sirah sejarah yang berlaku dalam hidup Nabi sedikit pun tak masuk dalam akal fikiran kita, dalam otak kita. Sayangkan Nabi kau? Belum lagi tuan-tuan. Kok begitu tuan-tuan dan puan? Kita ni sebenarnya belum dapat menunjukkan sungguh-sungguh, belum dapat buktikan kepada Rasulullah SAW kecintaan kita. Belum bukti lagi. Seperti mana para sahabat buktikan. Kalau sahabat sampai sanggup bunuh ayah anak semua, kita tak boleh buat. Kita kalah. Ya tak tuan-tuan? Sahabat sayang dekat Nabi, semua ajaran Nabi dalam kepala, dan mereka akan beramal dengan apa yang diarahkan oleh Nabi. Ataupun kalau sampai mencabut nyawa mak ayah, mereka cabut nyawa mak ayah kerana mendahulukan Nabi. Kita hari ini kalah dengan mak ayah kita. Saya bukan suruh tuan-tuan balik rumah kau tumbuk lah dengan apa. Jangan macam tu. Maksud saya, kita punya keimanan boleh dipertikaikan. Yo. Akhir zaman ni banyak mana berlaku kan. Cuba tengok masuk majlis pernikahan. Ni bukan orang sini kan, kau orang bawah. Saya cerita ni orang tempat lain kan, kalau orang ni kan. Kita cerita ni orang di luar je kan, orang bawah. Tak ada pun orang bawah ni, orang bawah semua orang baik-baik. Satu kisah yang berlaku, kisah ni diada-adakan. Memang ada, tapi saya cerita orang beli. Tak tahu siapa, ramai. Berkatalah seorang ibu kepada anaknya, anak perempuannya, kau kau kahwin, cabutlah kau tudung tu, pakailah pengantin. Pula mata mak, tak dapat pandang kau pakai pengantin. Kumpul kita pakai pengantin kau kan. Dia suruh anak sanding pakai cucuk-cucuk sanggul tu, tak bondo lagi. Sekali mak tengok kau pakai pengantin dah. Kau mati mak taklah buntang mata mak tadi Padahal anak tu sekolah agama, daripada kecil lahir sekolah agama sampai habis sekolah lah agama SMKE sampai masuk UIA. Semua agama semua. Tiga-tiga nak kahwin. Tolonglah mak tahu kau ngaji agama, mintalah ampun pada Allah Ta'ala besok kali tak pula mata mak. Saya cerita ni sebab saya tahu penuh tu berlaku kat depan saya. So pula mata mak. Ni bukan orang gambar, orang tempat lain ni. Kan sebab tu suka awal tadi. Anak ni pun walaupun dah ngaji dah tahu dah. Kau nampak dah rambut dia orang ni berosok, rambut ni aurat. Dia sama ta'an kepada mak dia pun buka tudung ni sahi ada berlaku. Ini nak bunuh mak, tak ada. Mak cakap itu dah lah. Padahal tentu-tentulah bondo yang dibuat itu bertentangan dengan apa yang dikendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Memang bertentangan. Tapi kalah kita dengan mak ayah kita. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan sebenarnya, kita dengan mak ayah ni kita memang kalah. Kita dituntut untuk menghormati, mendahulu mak kita. Tapi tak sampai mendahulukan mak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Siapa boleh buat macam tu memang. Kita hormat mak kita, kita hormat ayah kita. Tapi kalau sampai dia dah mengatasi Nabi, kita tak boleh ikut mak ayah kita. Tak boleh ikut lagi dah. Tapi kita masih lagi wajib menghormati mereka. Wajib, tuan. Saya cerita kisah saya sikit. Saya dulu kahwin juga balik Mesir, mak saya tahu. Mak dia tengok kita, ayah dah meninggal. Pak saudara, mak saudara ramai seliau tak. Seliau kalau kahwin, ada orang seliau, mak orang seliau sini. Tak maaf orang seliau ya. Kok kahwin, kalah sambutan tuan-tuan, segi kemeriahan itu. Si baik segi orang seliau. Meriah. Siap potong buluh tu. Bawa rangkek, bawa lilin keliling tu. Buluh tu bawa lilin. Bawa rangkek, masa tu memang kita jadi gajah tu sehari je lah. Rangkek, siang, malam tu rangkek. Memang meriah tuan-tuan. Saya ingat macam kecil orang, setiap orang.
Orang KO padu balik bongkak bahu orang kat tu. Bulu besar tu. Kalau bulu lambang ini tu, dia kebantian ke bawah bayar. Bulu besar tu kira ramai tu ah. Memang meriah. Siap malam tu joget lambat semua macam-macam joget pancing lah keluar, joget pam tayar lah. Tuan semua tu. Saya daripada tak tahu nama joget tanya, "Bang, ini apa nama joget ni bang?" Itu dia pakcik. "Ini joget pam tayar dia." "Apa lah pam tayar?" Dia tayar nanti tuan. Kaki silap-silap. Kata apa? Ini joget pancing saya. Oh, ada joget pancing ada. Tahu saya dah mau joget apa tu. Memang meriah tuan, memang meriah lah. Kita kampung kan golap, satu letrik tak ada. Kono nak lilin tu boleh cantik, orang beramai boleh kan. Malam tu joget lambat, pagi tu pengantin yang tinggal ruang joget awal dah sepetan dah. Meriah tu tuan. Saya masa nak kahwin. Oi. Masak saya tuan, berapa orang dengan saudara baru saya sendiri. Saya cerita lah kat apa saudara saya tak ada kat sini ha. Berapa orang mak saudara, empat saudara. Kita balik masih orang mandang kita. Kita ngajar kata lompang-lompong ke suruh tu mengajar tu tipu. Oh ustaz ni. Mana nak cakap mak ni? Kahwin dengan orang rumah pula. Memang hebat orang sultan tu kan bola ni sedih menanti. Oi lagi pula. Ayah saya pula. Apa dia punya gelaran? Datuk Lelo. Tu Lelo. Bola-bola pindah tu Lelo ni kalau orang nak jual tanah, jumpa dia dulu. Boleh tak boleh jual tanah? Bulan sekali masuk jumpa orang tuan kan. Ada siap tongkolok semua tu kan. Tu Lelo. Kau tak datang saya lah. Kedatangan wakil Tok Lelo usap syukur. Tu Lelo masa tu. Kalau ayah saya tak bagi berdua kahwin, saya dah wakil lah. Tu tuan-tuan. Tombong nak Tuhan Seri Nanci dengan Seliau. Dia punya adat tradisi budaya. Tak apa. Selagi tak berlanggar dengan syarak, kita boleh ikut. Tapi saya tuan-tuan, saya nak khabar kat tuan, Allah Ta'ala tu memang dia adil. Saya bukan nak buruk saudara baru saya. Saudara baru saya dia faham, dia nampak. Alhamdulillah. Kalau orang baik, kalau orang rumah saya balik buat baik buat bola saya sendiri. Macam-macam dia senarai ke saya ni. Menantu lelaki pertama okay, mak saya. Orang panggil maklum-maklum. Menantu lelaki pertama ni. Besar senarai. Masak saya ni. Ya Allah tuan aku banyak macam-macam suruh buat. Berkori lah apa guys. Kalau boleh buat panah, kena pikul panah sini lah. Buat tombak yang macam kata mereka tu. Sambil saya cakap lah, tonggolok macam-macam tuan. Bola semua pula dah bising-bising nak buat pelamin senyap-senyap belah rumah saya. Macam mana waktu rumah saya telefon saya. Macam mana ni? Tak apa, kau ikut saya. Kau tambah bukti dah siap. Topik persandingan itu sudah saya khabar. Saya pun bawa orang kirokan datang. Mau bukti ni. Saya khabar ke rumah saya. Kalau Wan dengan Datuk kau nak bersanding, kita sanding dengan dia besok. Masa kita nikah tu. Rumah saya makan. Sekejap. Kan saya golak-golak kan. Marah betul dia kat saya tuan. Tapi saya yakin tuan, kalau kita ikut agama ni bukan datang daripada manusia, daripada Allah Ta'ala. Turun kepada Muhammad SAW, orang yang Tuhan muliakan. Dan agama ni bawa kemuliaan pada pengamalan. Kalau semua-semua kita ikut, kita dimuliakan oleh Allah. Tak ada sia-sia dia. Nabi walaupun seksonya orang di Mekah tu, di mana tu berperang tak habis-habis, tapi kesudahan Nabi adalah kemenangan. Semua para Nabi macam itu. Kita kena yakin yang itu, bahawa agama memang susah. Nak hidup akhir zaman ni memang susah tuan-tuan. Tapi kesudahannya adalah kemenangan. Bagi tuan bukti, orang arah semua kumpang arah ke pertandingan tu. Saya bawa dalam rumah saya. Kita makan. Orang semua menunggu dah. Belakang tu, orang kerokan. Kesetua dulu tadi. Cuma kucing kat kawannya tu, Zamri nama untuk PD. Hari ni saya rajo. Kan pengantin tu rajo sehari. Dah lah berpuasa satu hari. Kalau saya tak tunjukkan kekuasaan tu, apa jadi rajo? Kalau saya rajo ikut saya. Semua kerokan pergi makan. Entah agak keluar tu. Tinggallah berami tu, orang tu tengah tukang kepek tu kan. Orang ni marah kat saya ni kan. Lepas tu dah habis makan tu, majlis tu memang jadi majlis saya. Bukan majlis orang sembahan, majlis saya. Subih makan. Rumah jadi seorang bang nak belum sanjing ni. Kawan tengok ni, anak murid tengok ni. Saya pun bawa rumah saya. Toi masuk dalam bilik. Terjangan-jangan orang tu. Saya masuk dalam bilik. Sampai ke bilik saya bawa kawan-kawan pengantin mukar boleh masuk pak. Saya pula jadi penunggu pintu tu. Ambil gambar sekarang. Saya nak suruh.
Menonggeng. Jadi dah macam ni ambil gambar kau. Saya ingat tu tuan. Akhir tuan po. Saya kondom balah. Kekok aku perempuan. Tuan. Sebab nak jago ini ustaz apa ni? Oh mak saya faham dia. Lantaklah kau kan. Mak ikut dia kau ngaji saja kan. Saya pernah sebut ke mak tu, mak orang ngaji agama. Setahun kerajaan Malaysia bagi RM9,000. Saya dapat bersuara kementerian. Free tak payah bayar mak. 9 kali 3 27. Wah, 27,000. Ni mak orang kahwin ni mak. Duit beasiswa yang orang kumpul. Duit kerajaan Malaysia ni. Ya tuan-tuan, saya kahwin saya tak bunuh dia mak saya. Saya rancang beliau Kek Muhammad, ya Allah Tuanku, kalau aku nak pergi muslimah aku tak ada duit ya Allah. Mak aku menuhi kota satu hari tak boleh ingat ya Allah. Aku tak mampu ya Allah, tapi aku memang kotor nak ngaji agama ya Allah, nak sambung kuliah. Ya Allah nak jumpa ulama di Mesir ni ya Allah, aku nak ngaji Quran, nak sambung bidang tahfiz ni ya Allah. Tapi aku tak ada duit ya Allah. Macam mana ni ya Allah? Beasiswa tak ada bidang tahfiz. Elok 2 minggu tapi beasiswa kerajaan. Mana-mana datang saya kumpul. Saya kata ke mak, kalau orang tak amalkan apa orang belajar mak, sia-sia orang mengaji. Habis dia kerajaan 27,000 ni, sia-sia 27,000. 27,000 kerajaan bagi, saya guna 17,000 ya. 10,000 saya bawa balik cash tempat. Mak setengah. Kau nak kahwin dia duit tak? Berapa ribu orang anak nak kahwin kenduri. Orang kaya satu. Kan, macam mana kau cik duit? Kau pada orang cik duit. Orang belajar mak, ni duit Allah Ta'ala dah pada. Berapa orang nak beli lembu, berapa nak bagi orang perempuan ni. Saya ingat tu satu masa tu 2,000 songar, 3,000 songar dah handal ke tu. Banyak ni, tak apa mak, bini orang seorang pakai duit ni. Akhir tuan bila buat jatuh apa berlaku? Hari pertama saya duduk kat situ makan, tak dijemput dari Bapak Sarawak. Tuan bayangkan, tuan baru masuk dalam kogor tu, makan tak pernah jemput. Padahal pengantin baru ni, baru lagi. Warna tu, ambillah makan lah, ambillah makan. Bagi Pak Sarawak, saya duduk rumah ni, seorang pun tak bunyi. Tuan bayangkan perasaan saya waktu tu. Tuan tempat saya, terpetak tu mati kan. Ya Allah, Pak Sarawak ni ramai. Biarlah cerita kalau rumah tadi. Mana cerita ni kan dia, bawa rumah saya menangis, saya ingat hari pertama. Menangis rumah saya. Seksa saya bang sampai. Dan anak yatim susah kan dia, makan tak dibagi pula rumah saya. Saya tepuk rumah saya. Sabar ya. Ini hari dia. Saya yakin tuan, betul saya yakin. Sabar ya. Tak apa. Ada masuk tu. Saya ingat tuan dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan. Macam tu lah saya. Saya balik kampung memang tanya orang. Bertambahlah marah. Bila kan orang kampung, bila kita dah kahwin, kita kalau nak pergi jumpa mak saudara barang apa, dia panggil apa? Penganan dia buat apa tu? Menyalang tu bokor. Boyo lah tu yang ni semua mak saudara ni. Kau barang ambil bokor ni bawa pergi mak saudara pak saudara. Kau nahan diri. Kau ngah bawa lelaki kau ni kata dia. Kau nahan diri. Sekarang dia bagi duit ni. Kan? Mak saudara bagi duit. Tujuannya tahu lah, tujuan nak nolong kita kan. Banyak. Mak saudara bawa boleh orang kat RM70 kau sama RM10. Saya pun pergi dengan rumah saya. Pergilah rumah Pak Lang. Pergi sampai Alang ni bokor sikit. Dia pun bagi duit. Saya bukan niaga ni lah. Saya nak konan. Balik tanya dia wan ni, berapa pek ni? Tak tahu kan. Kita bagi duit, bagi. Pak Lang tak bagi duit, bagi. Mati tak bagi duit, bagi. Tu aku tak ambil. Tak ada orang bukan nak jual serakah ke dia. Lagi bongi lah wan ni. Ya Allah, susah. Apa lagak lah mati, apa lah bangang mana budak ni. Agak jemput lah kan. Tuan-tuan, saya pun tak wan, saya nak serakah. Wan tadi ni banyak pahala wan apa itu, berpuluh-puluh banyak pahala kita serakah. Takkan dengan saudara-saudara pun nak pergi, tak apa-apa. Nak nolong kau tak apa lah wan. Marah saya buat 3 bulan. Saya diam, satu kan. Rumah saya memang Sodih atas cakap lah. Sodih rumah dia. Pak mentua saya mungkin faham sebab dia ikut Cik Mutato ni dengan di pondok ni. Dia tak boleh wait pun, dia seorang dia. Saya diam, tak apa. Tapi tuan, Lepas tu datanglah musim Maulid. Dah tu kuek kat surau tu. Mencari-cari ni nak panggil YB semua ni. Masa tu tak apa nama orang perempuan yang balas ni Krim nanti ni. Panggil YB semua tak ada. Siapa ni? Bukan orang ini ada seorang tu. Semua.
Ya Rasul. Panggil ni penceramah tak ada. Mana penceramah-penceramah ni semua orang panggil ni, tak ada penceramah ni, susah kita ni, tak ada penceramah. Kita nak tampil anak tempatan tu dia. Nak mentawar, nak beritahu YP, kita kat sini pun anak tempatan kita boleh ceramah. Dengan tu bincang itu kan masyarakat. Tu pun sobat seluruh sobat. Dongai lelaki kau boleh berceramah tak kan? Siap ni masih saya siap kau. Kau bolehlah tahu ustaz ni suruh ceramah. Temput dia. Saya pun kata bang, kampung macam ceramah suruh. Boleh. Sampai ceramah tu saya pumpang sekali. Saya turun tu semua. Bukan kemarahan. Orang Melayu kata pulang baku buah korek. Saya tak ada baling tori, baling gelinding pumpang. Tapi pumpang tu pumpang tu dia kan. Cerita umum lah. Cerita umum. Nah kalau ni Allah Ta'ala nak beri jalan satu, dah slow sikit. Gogo-gogo dah slow dengan saya. So kali tu adalah cucu gue domang panik. Pergi dia ke rumah saya. Dongah ustaz tu boleh menawar-nawai kan. Pergilah itu tawa. Saya pun ambil. InsyaAllah tawa-tawa. Elok pula dia. Hari siap dia bagi macam itu sekarang. Lepas tu toy baik semua tuan. Sampai hari ni. Sampai atuk dah pergi khabar lagi. Saya tanya, tak ada kita atuk bagi kau 10,000 kau boleh kata. Baik tahu ya tuan-tuan. Kita yakin. Kajab ya tuan-tuan. Susah bawa bangun. Lepas tu kemenangan. Saya sebut yakin. Nak cerita tuan-tuan. Jadi bila bertemu mak ayah ni, kita kena wajib hormat mak ayah itu. Tapi kita kena dahulukan Nabi lebih daripada segala-gala tuan-tuan. Barulah kita boleh kata bahawasanya kita memang sungguh sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru berapa tuan? 8.5. Baru sejam kan? Kita tadi jadi 3 jam kan? Betul. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Saya pun ada kaki kan, berarti dekat ni kan. Berarti ni walaupun duduk ni. Banyak kisah berhenti insyaAllah. Saya nak bawa pada tuan-tuan, kenapa kita mesti sayang Nabi, kasih Nabi ni? Sebab Allah Ta'ala sendiri paparkan dalam Quran, Nabi kau ni memang sayang kau. Ayat selalu kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat itu sebut Rasulullah ni nak benar kita ni baik keadaan kita. Dia cukup susah hati kalau kita ni susah. Itu Nabi. Padahal dia tak pernah jumpa pun semua umat tapi ni cukup sungguh Nabi sayang pada kita semua. Takkan kita tak nak balik kasih sayang Nabi SAW ni. Padahal dia lah yang akan memberi syafaat di akhirat. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, wadadtu anni laqitu ikhwani qala faqala ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam awalaysa nahnu ikhwanu qala antum ashabi walakin ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad. Nabi sebut, kata Nabi, aku nak sangat, wadatu ingin sangat aku nak berjumpa dengan saudara-saudaraku, ikhwan ni saudara lah. Nabi sebut pada para sahabat. Maka bila sahabat dengar Nabi cakap macam tu, sahabat pun tanya, awalaysa nahnu ikhwanu, bukankah kami ni ya Rasulullah saudara-saudara kamu ni? Saudara engkau ya Rasulullah, aku ni bukan saudara kau, kami ni. Kata sahabat. Nabi jawab, antum ashabi, kau bukan saudara aku, tapi engkau adalah sahabat-sahabat aku. Maknanya kau ada kedudukan sendiri, kau mendekat dengan aku. Walakin ikhwani, saudara yang aku maksudkan dia iaitu allazina amanu bi wa lam yaraw, iaitu orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya dengan aku, tapi dia tidak sempat melihat aku. Nabi nak jumpa umat akhir zaman. Ini kesungguhan. Sampai Nabi sebut wadat ni sungguh-sungguh nak jumpa. Nabi nak jumpa kita semua, nak tengok kita, ingin jumpa. Ni keadaan Nabi yang mengasihi kita. Tetapi kita umat je hari ni, kita hanya ingat Nabi sebulan selama dalam tempoh setahun. Nabi yang tunjukkan sayang dia. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan pada kita bagaimana Nabi sayang pada kita. Dalam hadis Nabi sebut, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, semua para nabi ni diberikan doa mustajab, satu doa mustajab.
Maka bersegeralah Nabi-Nabi ni gunakan doa, kelebihan doa itu untuk umat dia di atas dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan. Tapi aku simpan kelebihan itu, kata Rasulullah. Aku simpan sebagai syafaat untuk umatku pada hari akhirat nanti. Sebab itu akhirat nanti semua orang berkoja-koja cari Nabi. Umat-umat lain pun kerana mereka tahu syafaat ni, doa mustajab ini hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita mengakhiri ceramah pada malam ini, saya nak bawa 2-3 perkara yang kita kena lihat tuan-tuan sebagai membuktikan sayang, kasih, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, biasa kita dengar tapi kita tak buat. Biasa kita dengar tapi jarang kita buat. Iaitu kita banyak menyertai, mengamalkan kembali sunnah-sunnah Nabi. Ada banyak sunnah Nabi. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Berkaitan dengan solat sunnah, berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan perbuatan, ada banyak tuan-tuan. Kita ambil yang ringan-ringan. Kerana setiap sunnah Nabi itu ada kedudukan tersendiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata al-alim, al-allamah, al-faqih, al-arif billah Habib Zaid bin Ibrahim Al-Thumin. Habib Zaid ni sebenarnya dia seorang yang murabbi lah, orang yang digelar Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i kecil, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Orang Indonesia kan lahir di saya tengok tadi dalam kitab tu, lahir di Kampung Kebun Kacang, Jakarta Pusat, tahun 1936. Pindah ke Hadramaut, Yaman, di Kota Tarim, berguru dengan ulama besar di sana. Akhir duduk kat mana? Habib Zaid. Dia sebut apa? Barang siapa, kata Habib Zaid apa? Setiap sunnah daripada sunnah, saya ambil kata-kata dia, setiap sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai darjat kedudukan dalam syurga, kata Habib Zaid. Maka sesiapa yang banyak melakukan sunnah, maka Allah akan menambahkan darjatnya di syurga. Semua sunnah Nabi ada kedudukan sendiri dalam syurga Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita pegang teguh dengan ajaran Nabi, dengan sunnah, dan kita beramal, berusaha menzahirkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Kita buat mana tak mampu. Ustaz, saya pakai sorban ni, saya tak wati nak ingkit. Satu lagi saya tak faham nak. Saya kali lah saya tengok saya pakai sorban, tak nak. Tak payah pakai sorban, sunnah lain ada. Kita ambil solat lain, letak tebau kan. Ada ridah Nabi sunnah. Tu pun sunnah. Tak pek, malai saya tak wati nak buat tu. Malu nak rasa nak buat. Ada banyak sunnah lain lagi. Pun sunnah lain dalam makan, dalam tidur, dalam cakap. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang boleh kita ikuti tuan-tuan. Dan orang yang boleh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sudah tentulah dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi. Orang yang cukup-cukup menjaga kedudukannya di akhirat nanti. Sebab tu bila Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada pada Nabi ni ada uswah, contoh yang baik. Siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Kalau orang boleh ikut sunnah Nabi ni, seperti mana Quran sebut Nabi ni ada ikutan baik, dia boleh ikut, sahlah orang ni sebenarnya dalam hati dia ada kecintaan pada Allah, kecintaan pada agamanya, pada Nabi dia takut, dia berhati-hati, dia nak selamat nanti di akhirat nanti. Sebab tu Allah Ta'ala sebut liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Mana orang kalau kurang sunnah ni, kau tak jadikan Rasulullah sebagai ikutan, kurang dalam hati ni keyakinan pada akhirat, pada Allah tu kurang sunnah, tak sampai lagi. Sehingga Nabi sebut, siapa berpegangan dengan sunnah, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang beramal dengan sunnah aku ni dalam keadaan ketika umat aku ni fasad, ramai yang dah musnah, yang dah lekor, yang tak ikut lagi sunnah Nabi, ketika orang tak ikut sunnah, dia seorang amalkan sunnah, bagi dia pahala 100 kali mati syahid. Nak pahala mati syahid tak payah 100 kali tuan, 100 kali pun cukup dah. Ini 100 kali. Nak cerita kelebihan sunnah itu, kelebihan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam hidup ni ada banyak sunnah-sunnah Nabi. Bacalah kitab-kitab. Umpamanya, kalau tuan-tuan boleh beli kitab ni. Sekarang ni kitab memang kitab kita Nabi, semua kitab Arab, tapi dah banyak diterjemah oleh sahabat-sahabat kita kan. Tuan-tuan cari satu kitab namanya Bidayah fi Tabdil Rasul, fi Tabdil Rasul.
Kitab ni telah dikarang oleh siapa yang Ustaz Selangor tu? Ustaz Azri bin Dani. Saya mesyuarat selalu jumpa Ustaz ni ngajar semakin. Dia skor, dia banyak terjemah. Antaranya kitab yang dia terjemah kitab tu. Kitab Bidayah fi Tafdil Rasul. Permulaan pada nak cerita. Kitab tu cerita, dalam kitab itu dia menghimpunkan 40 keutamaan Nabi, 40 kemuliaan Nabi, kehebatan dia dalam tu 40 diceritakan dengan detail kitab tu. Tuan-tuan boleh beli di pasaran, baca tuan-tuan, kita tengok hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan, kita nak buktikan sayang Nabi pada Nabi ini, kita banyak-banyaklah selawat. Ini selalu disebutkan oleh tua kita. Tua kita. Orang Arab pun sebut dalam syairnya, man ahabba syai'an kasura min dzikrihi. Siapa sayang sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Kok selalu sebut tu, mana dia suka lah tu. Selalu sebut kan, mana dia ingat dia suka lah tu waktu. Kan? Sikit-sikit ME search, sikit-sikit ME search. Mama dia kagum betul ada ke ME search tu. Lagu Bulan Madu di Awan Biru masa zaman saya lah masa tu. Lepas tu sikit-sikit Sejati Awi Win. Zaman saya muda-muda tu kan. Memang dia suka lah ke Awi tu. Sikit-sikit Siti Nurhaliza kan, selalu sebut. Kalau Siti yang ini sedap ni sebut. Kalau Siti kok sebut selalu tu mana tanda sayang, tanda ingat, tanda kasih, harap sebut. Jadi kalau kita betul-betul sayang ke Nabi, kita kena banyak selawat kepada Nabi. Allah Ta'ala selawat, walaupun makna selawat bagi Allah, bagi malaikat itu tak sama kita, tapi makna selawat Allah maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan rahmatnya, angkat darjat seseorang di sisinya, disebut-sebut yang kita ada banyak selawat Allah Ta'ala. Sebab tu hadis Nabi sebutkan, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa selawat kepada aku sekali, kata Nabi, Allah Ta'ala akan berselawat kepada 10 kali. Apa makna Allah Ta'ala selawat kepada kita? Tak adalah Allah Ta'ala sebut Allahumma salli ala abdi syakur, tak ada satu bunyi dah selawat Allah Ta'ala. Tapi maksud bila Allah Ta'ala berselawat, dia angkat darjat kita di sisi para malaikat, disebut-sebut, diturunkan rahmat pada kita 10 kali. Sekali kita sebut kepada Nabi, tapi Allah Ta'ala boleh kita 10 kali. Kalau selawat malaikat, maksudnya doa apa? Kalau malaikat pada selawat, lain pula cerita. Maksud kalau malaikat selawat ke kita, selawat malaikat dengan maksud doa tambahan, gandaan untuk kita. Kalau kita berselawat, maksudnya kita mohon pada Allah supaya mengangkat martabat maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Lepas tu sebut, siapa selawat sekali pada aku, Allah Ta'ala akan selawat pada 10 kali. Lepas tu syekh-syekh kita selalu mengingatkan kita supaya selawat. Habib-habib ni tak ada cerita selawat sampai marah orang. Sedikit selawat. Negeri Sembilan tu selawat, Pahang tu selawat, Perak tu selawat. Ada orang marah tu. Main bola tu setiap tahun berpuluh perlawanan tu, Liga Malaysia, Liga Premier, tak apa Liga masuk orang putih. Tak ada lah habis kasih bola je, tak ada lah habis selawat tu berkali marah orang. Ini bid'ah ni. Jangan ikutlah habib-habib yang hanya pandai ngajar orang berzikir sambil menari ni. Macam tu sebut tak? Memanglah kurang sopan. Tuan. Tak nak orang selawat. Kita selalu dengar ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan. Allah selawat. Hari Jumaat dengar ayat. Hari Jumaat ya Allah malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau berselawat ke atas Nabi kamu. Kata Rasulullah SAW kan. Kata Imam Al-Maraghi, saya sempat tengok tuan, Imam Al-Maraghi dalam tafsir dia sebut, maksud ayat innallaha wa malaikatahu, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, kata dia, doakanlah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat rahmat, muliakanlah baginda walau dengan apa cara yang kamu mampu lakukan. Umpamanya mengikut baginda secara baik, mengikut dan sunnah-sunnah Nabi, atau mematuhi setiap arahannya. Begitu juga dengan cara mengucapkan salawat dan salam kepada baginda dengan lidah. Disuruh kita banyak-banyak selawat. Besok orang yang banyak selawat ni besok Rasulullah qana.
Kan dalam hadis yang sahih, walaupun hadis ni martabat hadis ini dipersoalkan, bukan dipertikaikan oleh para ulama, tetapi Imam Syaukani dan Imam Suyuti rahmatullah alaihi menyebutkan hadis ini adalah dikira sahih oleh dua imam ni, Imam Syaukani dengan Imam Suyuti. Kita selalu jumpa hadis dua, selalu aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'atin. Saya selalu dengar ceramah ni kan, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Hadis daripada Imam Baihaqi rahmatullah alaihi. Kata Nabi, perbanyakkanlah selawat pada aku setiap kali hari Jumaat. Sesungguhnya selawat umat aku akan dibentangkan, ditunjukkan pada aku pada setiap hari Jumaat, kata Rasulullah. Faman kana aktsaruhum alayya salatan, siapa yang paling banyak selawatnya kepada aku, kana aqrabuhum indi manzilatan minni manzilatan, orang itulah yang paling hampir sekali dengan aku di akhirat. Suruh selawat banyak-banyak hari Jumaat. Bukan hari Jumaat je, hari lain pun ada selawat. Tapi hari Jumaat ni kerana dibentangkan semua selawat. Ini di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa selawat tahu sampai kepada Nabi, Nabi kenal orang selawat, Nabi kenal umat dia. Ini ya Muhammad, ya orang sahamba umat kau ni selawat berkah. Diangkat martabat orang yang selawat banyak-banyak ni. Besok hari Jumaat dibentangkan. Kita tak nak kau besok di akhirat. Rasulullah kenal kita dengan cahaya selawat yang kita ucapkan selalu. Tak ada orang selawat susah hidup tuan-tuan. Makin banyak orang selawat, makin Allah Ta'ala akan angkat maqam orang itu sunat. Selawat dah banyak-banyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni tuan mula malam ni, esok lagi kita dah mula dah. Cari satu waktu, duduklah kita sekejap, malanglah kita, zalimlah kita pada diri kita. 24 jam lama sehari semalam ni kita duduk hidup, tapi kita hanya mampu untuk lafazkan hanya 5 ke 20 ucapan selawat ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal besok yang menunggu kita di Telaga Kausar, yang bagi kita minum air, yang doakan kita supaya tak berlama-lama di mahsyar, yang menanti kita selepas pertikian Siratul Mustaqim, tidak ada orang lain melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Muhammad. Pada hari itu amat ayah kita pun lari dengan kita, bini kita pun tak nak jumpa kita, semua sibuk urusan masing-masing. Nabi yang ada masa tu, Nabi seorang yang tunggu kita, yang nak bantu kita tu. Itu sebab orang yang boleh memuliakan Nabi tamu ke bumi ini, insya-Allah dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW di akhirat nanti. Sebab itu tuan-tuan, bersegeralah kita mencari waktu. Jangan tunggu-tunggu kerana kita tak tahu bila waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. 2, sikit lagi tuan. 3, kita beradab, memuliakan Nabi, memuliakan nama Nabi. Itu tanda-tanda kita sayang ke Nabi. Ulama menyebutkan, Nabi sendiri sebut, al-bakhil man dzukirtu indahu fala tusalli alaihi. Orang yang paling kedokut, Nabi sebut, bila nama aku disebut, dia tidak selawat kepada aku. Sebab tu kita diajar, dia sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabut-sabut begitu. Kan? Orang Arab ni kalau selawat ni, berapa orang bergaduh bila dengar selawat dia boleh berdamai. Ya tak. Sebut nama Allah tak berdamai lagi. Sebut sallu ala Nabi, dia bermalu. Padahal ada berdarah muka orang Nabi SAW ni tak. Bukan pokok teh. Sallu ala Nabi, dia selawat dia bermalu. Padahal tumpuk tadi doyo-yo berguling-guling tak pasti tu. Itu orang Arab kecintaan kepada Nabi memang. Ada satu hadis tuan-tuan, riwayat Sayyidina Aisyah, cerita kelebihan Nabi ni. Kelebihan Nabi, satu hari Sayyidina Aisyah, ini saya pinjam satu buku, saya tengok buku tu menarik, saya pinjam buku ni. Bersahabat saya dah Ustaz Amin Tahi kan, ada kono-kono anak buah pada Syekh Murtada ni. Saya jumpa dalam saya baca-baca, saya jumpa. Cerita satu hari Aisyah ni, cerita hebat Rasulullah SAW. Dia jahit baju di bilik kan. Tiba-tiba lampu terpadam, bilik tu terpadam. Bilik tu gelap. Jarum jatuh pula. Ketika itu kata Aisyah, aku cuba meraba-raba mencari jarum tu, tapi tak berjumpa. Tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku dari pintu bilik, kata Aisyah. Baginda mengangkat lampu yang padam tu dan wajahnya, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, kata Aisyah, sesungguhnya telah terang setiap penjuru bilik dan cahaya wajah baginda, sehinggalah aku dapat menjumpai kembali jarumku.
kerana nur yang memancar daripada wajah Nabi itu. Kemudian aku menghadap kepadanya dan berkata, dalam kitab tu ada satu petulis, Nabi tunjuk dengan jari nur, jumpa cahaya Nabi. Subhanallah. Aisyah pun kata kepada Rasulullah, bi abi anta ya Rasulullah. Demi ayahku wahai Rasulullah. Sahabat-sahabat biasa nak memulakan Nabi, dia akan sebut bi abi anta wa ummi. Keadaan mak ayah dia, demi ayahku, demi ibu aku ya Rasulullah, kemuliaan engkau ya Rasulullah. Sayyidina Aisyah sebut, ma aqwa wajhu, bercahaya betul wajah kau ni ya Rasulullah, kata Aisyah. Sungguh wajah kau terang, sungguh. Faqala, Nabi bersebut pada Aisyah, ya Aisyah, al-wailu liman la yarani yawmal qiyamah. Wail, celakalah. Wail ni dalam Quran sebut neraka wail. Kalau neraka memang celaka lah jadi. Nak terjemahan celaka apa, jahannam pun boleh lah. Nahas dia pun boleh lah. Binasa lah orang yang tidak dapat melihat aku di akhirat nanti. Binasa orang tu, kata Rasulullah. Sayyidina Aisyah tu, wajah kau terang sangat ya Rasulullah. Nabi sebut wail liman la yarani yawmal qiyamah. Binasalah orang yang tak dapat melihat aku di akhirat. Qalat, Sayyidina Aisyah tanya lagi, wa man ladzi la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa ni ya Rasulullah yang kau maksudkan ni, yang tak dapat melihat engkau di akhirat nanti? Nabi ulang lagi, al-wailu liman la yarani yaumal qiyamah. Wail, jahannam lah, binasalah orang yang tak melihat aku pada hari kiamat nanti. Aisyah tanya lagi, wa man alladhi la yaraka yaumal qiyamah. Siapa ni ya Rasulullah yang tak tengok engkau ni? Nabi menjawab, qal man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Iaitu orang-orang yang apabila disebut namaku di sisinya, tiba-tiba dia tidak berselawat kepada aku. Mana cerita kelebihan selawat. Sebab itulah setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalkan berkaitan dengan Nabi, ya kita ikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Dua. Kemudian tuan-tuan yang akhir sekali, saya tahu dalam orang ni roti rawah marah kat orang kat saya kan. Akhir sekali tuan-tuan, nak bukti kita bagi opek ke mana. Kita sabut-sabut keutamaan dan kemuliaan Nabi. Yang tadi kita beradab memuliakan Nabi, nama Nabi bila sebut. Yang akhir ni kita menyebut-nyebut keutamaan. Inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Setiap kali maulid mereka akan cerita hal Nabi. Cerita Nabi macam mana. Itu yang dibuat. Dalam banyak kitab sejarah cerita, mereka akan cerita kembali kepada Rasulullah SAW. Kita kadang marah nak kita tu. Jumpa maulid ni, dah tahu dah cerita kau tak cerita kau tak cerita dah berpuluh tahun tu dengan ceramah maulid dah. Cerita berabi tak nak khabar, dah tahu dah cerita ni. Dia tengok cerita tu, tengok lagi cerita tu. Mana dah khabar cerita berabi dah lama tengok dah besok. Dah ada kita tengok. Tak puas-puas tengok cerita berabi tu kan. Salah tak cerita kan. Cerita bila maulid mesti ceritanya. Bila Isra Mi'raj dah tahu ni naik pertama jumpa Nabi ni, naik kedua Nabi ni. Jalannya jumpa ni, dia lah sejarah. Belum ceramah kita dah pernah ceramah lah. Oh dah selalu dongah dah sebelum ngah. Betul-betul lain boleh pula kita dongah. Kan? Boleh pula kita dongah tu. Ini tunjukan kita tak berapa nak adil dengan diri kita. Jadi sebut-sebut kemuliaan Nabi itu. Saya sempat ambil daripada 40 tu, 7 saya ambil. Satu, saya baca ni kata Allah ni kan, kita balik ikut satu kan. Satu penghulu sekalian manusia. Manusia, Nabi lah. Ketua para Nabi dan Rasul. Bila Isra Mi'raj, Nabi Imam kan semua Nabi Rasul, roh Nabi Rasul semua sembahyang belakang. 3, diampuni semua kesalahannya. Nabi maksum. Tak ada maksum tu, Nabi memang maksum pun. Ada maksum tu nak minta maaf, maksum bukan ada nama. Maksud tu mana orang yang diampuni dosa kan. Kemudian pula orang pertama beri syafaat, mana ada orang boleh beri syafaat di akhirat? Nabi. Sebab Nabi tinggalkan kelebihan itu untuk umatnya di akhirat. 4, 5, mengutamakan umatnya lebih daripada pribadi sendiri. Bila Tauruk mendapat tentangan, apa Nabi buat? Nabi suruh sahabat hijrah, Nabi tinggal. Suruh pergi Habsyah, suruh pergi sini, Nabi tinggal. Nabi last sekali dengan Sayyidina Abu Bakar lagi. Orang hari ni kalau jadi ketua, tak ada nak suruh orang. Dia dulu, apa-apa dia sopan tu. Kau korek yang beri kita. Kalau ada kambing, tulang sampai kita tak ada kambing dia. Tengok peristiwa Kuwait bila dilanggar oleh Iraq. Apa Malikus Sabah buat, ngajuk Kuwait pun. Dia dah lari orang lah tinggal rakyat dia.
taklah kau tu tinggal, kau berperang orang Iraq tinggal lagi. Dia kau terbang lagi dah. Nabi tak macam tu. Nabi dahulu kat umat dia. Lebih daripada saudara kedua. Itu Nabi tu buat mulia. 6. Umat dia separuh penduduk syurga. Kita ni separuh penduduk syurga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada separuh Nabi sebut 70,000 umat dia masuk syurga tanpa hisap. Kita kau kira masuk saya kat seorang ni dengan perasaan 70,000 ni umat Muhammad dulu sampai sekarang kita tak tahu berapa juta dah dia tahu umat Muhammad. Kok kita ni bukan orang yang boleh buktikan sayang selawat ke 3 bulan. Jangan sebab kita antara orang yang masuk syurga tanpa hisap. Tak apa-apa. Bewak pun cakap dengan Nabi, kau tahu Nabi. Bewak. Tot cakap dengan Nabi. Ini bukan cerita science fiction apa kan, orang putih buat. Orang putih pun mungkin tapi baca sirah dia pun cerita macam pelik-pelik ni sebab dia baca sejarah Islam bukan orang Yahudi. Dia tengok filem-filem yang pelik-pelik ni kan. Kata cakap lah semua. Sebenarnya dia ni pengaruh juga dengan agama kita ni. Kehebatan agama kita yang ceritakan kelebihan Nabi, Nabi Musa, Nabi apa semua ni. Mereka buat sebab tu cerita Nabi Nuh orang Yahudi pernah buat. Cerita Nabi Adam dengan Hawa yang syurga orang putih buat. Saya jumpa semua cerita tu. Kita Nabi Ibrahim pun orang buat. Top cakap dengan Nabi. Kita berpuluh tahun bola kucing tu tak pernah kucing cakap dengan kita lah. Siapa tu yang kait dengan kucing cakap dengan dia? Cakap dah, bongkak pipi. Dah ada kucing. Cakap tak ada, cakap. Untung dia cium kaki Nabi, hilang masalah untung tu. Kucing mana cium dia? Kalau kunyah kat kucing ada? Tak ada. Kan? Tak ada. Pokok pun pokok tamam menangis. Nabi tak sandar kat dia. Nabi dalam masjid baru Nabi tinggal menangis pokok. Tengok sampai semua bodoh sayang kat Nabi ni lah. Kalau habis bewak pun, pokok pun, batang tamar habis semua untuk sayang Nabi. Tiba-tiba manusia tak sayang Nabi. Kaman lah manusia tu lebih tahu lagi daripada bewak tu lagi, daripada unta tu lagi, daripada batang tamar tu lagi. Tuan-tuan dan puan. Kan? Hebat Nabi kita ni. Habis semua makhluk tamu ni sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok batang tamar pun menangis, kita tak menangis kalau sayang ke Nabi? Ada something wrong lah with our heart. Macam putih tu kan. Ada masalah lah macam tu dalam hati kita ni sebenarnya tuan-tuan. Itu sebabnya kita balik-balik minta Tuhan. Kita tengok balik duduk malam-malam. Saya ingat musuh-musuh tu. Dia sebenarnya memang susah. Kita nak mengalir mata ni yang payah. Kalau tengah-tengah ramai mengalir itu kan orang macam cakap jadi fitnah. Cuba duduk malam-malam, bangun, duduk. Kita payah nak buat macam mana. Ambillah bawang gahar-gahar kat betul tu. Saya ingat ibu saya dulu. Dia sebenarnya macam ni tadi. Manusia ni dia terpengaruh dengan melodi dengan tu. Saya ingat ibu saya pernah cakap. Kata duduk malam-malam tu dia duduk sembahyang, duduk. Buat carilah lagu-lagu salawat-salawat yang dia rentak itu sedih. Sambil itu kita bayangkan Nabi, kita bayangkan kesalahan kita dengan mak kita, dosa-dosa yang kita pernah buat. InsyaAllah dia memang menangis tak? Memang menangis. Sebab itu memang kelemahan manusia. Manusia ni dia mudah dipengaruhi oleh keadaan. Budak agak macam mana pun, brutal pun bertumbuk daripada bawa sekali kem motivasi, buka cerita, nyanyi lagu kan, lagu ibu meleleh betul keluar semua padahal tu lah budak bertumbuk tak pernah kalah tu. Konon tadi kita bawa selawat nangis keluar betul jadi kita boleh dulu. Saya selalu tuan yang bagi saya guru sebut tuan-tuan bawa lah apa yang selalu dinyanyikan oleh orang tu. Apa Ilahi lasbil firdaus tu. Kalau Arab pun tak tahu orang mana yang cuba buat Melayu tu. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Tengok mana tu. Apa dah dah lupa lagu dah lama tak nyanyi Arab dia ingat. Makna tu ataupun lagu yang lain tu. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Kita ingat dosa-dosa. Lagu tu memang kalau kita buat pelan-pelan kan. Oh Tuhanku. Buat lagu-lagu tu kan banyak. Ratib hadat apa tu kan lagu tu. Lagu tu memang tu kan. Kalau kita duduk seorang, kita ambil balik tu lagu kan balik malam-malam memang kita confirm kita akan menang. Memang buat lagu rock kan. Lagu ikut rentak tu. Ampunkan daku. Slow habis lagu tu.
memang menangi tuan. Memang kita akan ingat dulu pernah kita pergi marah rumah kita, dosa rumah, dosa ngaji balik, kawan. Air mata tu keluar, itulah besok jadi pemadam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak buat, kita tak pernah pun rasa menyosah, tapi bangun malam-malam menyosah kita. Tertinggal pula bagi tadi Real Madrid lawan Barcelona tu, ya Allah, tim kesayangan kita tu. Messi ada main. Saya tahu nama Messi tu. Ronaldo, Messi, apa lagi nama? Saya tahu dengan nama dah. Dulu masa minat lah. Sekarang tak minat lah. Dulu masa minat kan. Khalid Jamlus tak tahu Malaysia punya kan. Tak masuk kan. Messi, Ronaldo semua kan. Oh, menyosah ya Allah, itu peron air juara-juara Eropah tu tak tengok masih cari tu. Minggu-minggu tengok Castro balik, ada tak ulangan ni. Cari dari YouTube, download balik, tengok balik. Beli kacang malam tu tengok, pasang kita tengok balik, khusyuk. Sabtu sekali Bona nak melampiaskan kerinduan kepada bola, kepada Messi, Argentina tu. Tapi kau tak sembahyang pun tadi, Allah, kau ni nak bangun tadi yang tak bangun pula. Siapa cakap, tak siapa pun. Abang jatuh niat sebulan tak bangun bangkat niat tapi pahala niat ke dapat je tadi kan. Sampai mati niat je. Tak mana bangun. Padahal sebelum subuh masuk ada lagi buat tahajud, dia nama tahajud tu. Tu tuan saya selalu sebut, saya cakap ni tu diri saya sebenarnya. Kita tak adil dengan diri kita. Panjang waktu subuh, tidur kita tu panjang. Nak bangun buat 2 rakaat payah kita. Malam payah. Okey tak apa malam kita pergi ke siang. Duha. Subuh sampai ke zuhur, berapa panjang masa waktu 2 rakaat. Pun payah kita nak buat. Susah kita nak buat. Mana tunjuk apa tak? Kita tak berapa adil dengan diri. Padahal kita tak tahu Allah tak sayang diri, semua orang sayang diri. Tapi tak tahulah kenapa kita susah pun nak duduk, nak sediakan waktu khusus untuk ibadah kita. Yang mana sendiri menyelamatkan kita sendiri besok. Bukan untuk siapa-siapa. Panjang duha tu kita tak mampu nak buat. Sibuk. Nabi lebih sibuk pada kita. Nabi sibuk nahan orang berbunuh dia, orang pijak pada itu. Semayang pun orang pijak, orang letakkan bawa unta, bawa kambing tu semayang. Nabi semayang lah. Kita ada banyak alasan, padahal banyak waktu tu sepadan nak buat 2 rakaat duha pun kita tak mampu nak buat tu. Itu kelemahan kita. Kalau tambah dengan akhir zaman ni tuan-tuan membuat makin orang jauh daripada agama, daripada Nabi, daripada segala-galanya. Sebab kita kalau buat macam ni balik, kita ingat diri kita balik. Kadang-kadang tak payah lama-lama. Sampai patah 2 patah kalau kita dongah balik, kadang-kadang tu insaf balik saudara. Manusia begitu tuan-tuan. Kita selalu kena diinsafkan, diingat-ingatkan selalu. Siapa pun kita sama taraf kita. Kita adalah hajar. Nabi itu macam permata. Kita ni batu-batu, sepak sama macam orang lain. Kita perlu diingatkan selalu. Dia berikan taujihat, tazkirah. Batu Al-Quran sebut Fadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan selalu kita masukkan diri dalam majlis ilmu supaya akhirnya keberkatan yang itu mengalir dalam hidup kita. Akhirnya sayang, kasih, cinta kita pada amalan-amalan agama. Seperti itu tuan-tuan untuk malam ini saya minta ampun, minta maaf kepada tuan-tuan kalau terkasar bahasa gua-gua tadi, minta maaf. Tak ada niat lain tuan-tuan. Niat saya satu sahaja. Saya nak beri kekuatan madam maulid ini daripada sambutan majlis ini. Mudah-mudahan bila kita sebut, kita cerita balik tentang Nabi SAW, hadir balik kecintaan kepada Nabi itu, kita makin bersemangat, kita makin memperkukuhkan azab kita. InsyaAllah kita bermula, bukan tunggu bila-bila pagi besok. Kalau selama ini tak bangun, kita dah bangun balik. Kita dah bangun balik. Memang dia tak adil tuan-tuan. Untuk kerja kita jago sungguh-sungguh, pancikat 10:07. Saya sampai 10:07. Macam mana lambik pun sampai juga pancikat ke-7 tu, dapat je pancikat kan. Tak ada lambik kan. Macam itulah kita menjaga dunia kita. Semua waktu kita ada. Waktu nak pergi beri-belah dalam rumah dah sediawan. Waktu makan 6 kali sehari dah sediawan. Waktu nak tidur dah sedia. Waktu nak berehat dah sedia. Itu waktu-waktu yang kita ikut je. Tapi waktu-waktu ibadah kita secara langsung dengan Allah, dengan Nabi, kita tidak peruntukkan pun. Kita hanya mencari sisa-sisa waktu. Pantaskah orang yang mengaku mengasihi Nabi hanya menyediakan sisa-sisa waktu untuk Nabi dia? Tidak ada waktu khusus. Kita sisa masuk ya. Ada masa sikit, selawat banyak-banyak sikit. Ada masa sikit, selawat sikit-sikit. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Itu bukan tanda orang sayang. Kalau betul-betul kita sayang pada Nabi Muhammad SAW, kita kena untukkan waktu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak malu kita pada Nabi.
Nabi sediakan syafaat untuk umat dia, tiba-tiba kita hanya bagi sisa-sisa waktu. Yang lain tu habis untuk dunia kita. Habis untuk dunia kita. Dan akhir sekali kita dengan tinggalkan Quran. Kerana Imam Qadhi Iyad berkata, di antara tanda-tanda orang itu kasih kepada Rasulullah SAW, iaitu dia kasih kepada Al-Quran. Jangan tinggal Quran dan baca Quran. Quran itu turun kepada Rasulullah SAW, disampaikan kepada kita oleh Nabi. Kata Qadhi Iyad, kalau orang itu tak mengasihi Quran, jangan cakap dia kasih kepada Rasulullah SAW. Sekadar itu tuan, ampun maaf saya pohon. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengurusi sekarang.